فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, para asatidzah, para hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan hingga kita dapat bertemu pada malam ini, diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita terus mengimarahkan rumahnya, menunaikan solat berjemaah. Mudah-mudahan solat kita dan doa yang kita aminkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kita dihimpunkan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita faham. Dan seterusnya sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Sama-sama kita niat, perbetulkan niat agar apa yang kita laksanakan pada malam ni dianggap sebagai ibadah yang beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu lalu. InsyaAllah kita akan kongsikan kata-kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, kata-kata daripada Amirul Mukminin Uthman bin Affan, salah seorang daripada khalifah selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, iaitu berkaitan tentang 4 perkara yang secara zahir dilihat sebagai fadilat, namun secara batin ia merupakan satu kewajipan. 4 perkara secara zahir sebagai fadilat, keutamaan, dan secara batin ia merupakan satu kewajipan. Kata Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fariidatun mukhalatatu as-salihina fadilatun والاقتداء بهم فريضة وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة وزيارة القبور فضيلة والاستعداد لها فريضة وعياد المريض فضيلة واتخاذ الوصية فريضة. 4 perkara yang secara zahir adalah satu keutamaan, satu fadilat, dan batinnya ia merupakan satu kefarduan ataupun satu tuntutan, kewajipan. Yang pertama, bergaul akrab dengan para salihin, berkawan rapat dengan orang-orang yang saleh. Itu merupakan satu keutamaan, satu kelebihan, satu fadilat bagi mereka yang kawan rapat dengan orang-orang yang soleh. Namun mengikut jejak langkah orang yang soleh itu merupakan satu kewajipan. Ikut jejak langkah mereka yang soleh adalah satu kewajipan, di mana orang yang soleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu tuntutan agama. Kawan satu keutamaan, namun melaksanakan apa yang diamalkan oleh orang yang soleh dalam perkara-perkara kebaikan, ketaatan adalah satu perkara yang diperlukan, dituntut oleh semua orang yang beriman. Kemudian seterusnya, baca Quran. Baca Quran satu keutamaan. Ada fadilat, ada pahala tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi pembaca-pembaca Al-Quran, di mana
mereka akan beroleh 10 pahala bagi setiap huruf yang dituturkan, yang disebutkan, yang diungkapkan. Alif, Lam, Mim, dah pun dapat 30 pahala. Malahan kita diminta dalam hadis Nabi SAW untuk baca Quran, kerana Al-Quran itu akan menjadi penolong, pembantu kita di hari akhirat. Dalam kubur pun sebagai teman, rakan dan kawan. Di hari akhirat dia sebagai pembantu untuk kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mahir baca Quran, mereka akan bersama dengan para malaikat Safaratul Kiramil Bararah, dan mereka yang baca Quran merangkak-rangkak kerana susah nak sebut perkataan, namun tetap berusaha melaksanakannya, tetap berusaha untuk memperbaiki bacaan ataupun mutu bacaan. Mereka akan diberikan pahala dua pahala. Satu pahala baca Quran, satu pahala kerana kesungguhan mereka untuk membaca walaupun dalam keadaan yang merangkak, dalam keadaan yang tergagap-gagap. Jadi ini antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang baca Quran adalah satu kelebihan, satu keutamaan. Namun melaksanakan segala isi kandungan Al-Quran itu merupakan satu keperluan dan satu kewajipan. Dalam Quran minta kita contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut Maulid Nabi, diminta untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka kamu ikut aku, turut aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nanti kamu akan dicintai oleh Allah. Nak beroleh cinta Allah, kena turut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan Al-Quran merupakan satu kewajipan, kerana dalam Al-Quran ada berbagai-bagai suruhan, ada berbagai-bagai larangan. Antaranya perintah salat, aqimus salah wa atuz zakah, dirikan salat, sempurnakan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu puasa, suruh puasa. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ayat terlain yang minta kita sempurnakan ibadah haji dan juga umrah. Jadi kesemua kefarduan dalam perukunan Islam diminta untuk kita laksanakan sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utuskan kita ke dunia, ada syarat, ada perkara yang nak kita buat. Tak diutuskan secara sia-sia, tak diutuskan untuk kita layan kehendak nafsu, malahan diutuskan kita di dunia ada tugas dan peranan, iaitu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi kehidupan kita di dunia dalam kerangka ubudiyah, dalam kerangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukur dengan nikmat Islam, di mana Islam memprogramkan untuk kita pada setiap hari kita, subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita akan berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat solat. Kemudian sampai waktu kita akan berpuasa, sampai masa kita akan zakat, sampai masa kita akan haji. Jadi begitulah rutin kehidupan kita dipandu oleh agama, nikmat beragama. Satu nikmat yang besar iaitu nikmat agama, nikmat yang tiada tolak bandingnya. Kita berbahagia dengan nikmat Islam yang kita kecapi pada hari ini, hingga kita dapat bertemu pada hari ini. Kita beriktikaf, kita berada dalam majlis ilmu dan sentiasa mengalir pahala dengan cara kita memperbetulkan niat apa yang kita laksanakan kerana suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dah boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita.
Jadilah nikmat Islam. Jadi apa yang dikehendaki dalam kata-kata Amirul Mukminin Uthman bin Affan, iaitu baca Quran satu tuntutan, satu keutamaan, namun beramal dengan isi kandungan Al-Quran merupakan satu kefarduan, ya. Jadi bukan setakat perukunan Islam, salat, puasa, zakat, haji yang Allah SWT sebut dalam Quran, malahan berbagai lagi diminta kita untuk berlumba-lumba mengejar kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba kamu untuk kamu melakukan kebaikan di dunia. Jadi itu sebagai bekalan untuk menuju akhirat. Jadi banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang lain yang minta kita supaya kita berbuat sesuatu di atas muka bumi untuk saham yang baik pada hari akhirat nanti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia minta untuk bantu tolong atas perkara yang mendatangkan, yang meningkatkan ketakwaan, atas perkara-perkara takwa, perkara yang mengundang redha Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita diminta untuk bantu, untuk tolong. Kita dilarang untuk tolong dalam perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang kemurkaannya. Jadi itu antara bentuk cara kita nak laksana segala isi kandungan Al-Quran, mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran. Jadi baca Quran satu kelebihan, malahan yang lebih besar, amal isi kandungan Al-Quran merupakan satu faridah, satu kefarduan, satu keperluan. Wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Ziarah kubur juga merupakan satu keutamaan, satu fadilat. Dulu tak dibenarkan kita ziarah kubur, kemudian Nabi suruh untuk ziarah kubur kerana ziarah kubur boleh mengingatkan kita kepada kematian. Di samping kita mendoakan kepada si mati dan tidak melakukan perkara yang khurafat yang membawa kepada kesyirikan. Jadi kita ke kubur, ziarah kubur, mungkin cuci kubur, dan kita mendoakan mereka yang berada dalam kubur. Malahan kita diminta untuk bagi salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka agar mereka beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara perkara yang kita digalakkan untuk ziarah kubur, kerana dia mengingatkan kita akan menginsafkan kita, ingatkan kita kepada kematian. Kita akan melalui jalan yang dirintis oleh mereka yang terdahulu. Mereka bekerja, mereka berjuang, akhirnya mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahsia Allah. Kematian merupakan rahsia Allah. Jadi seluruh umur manusia itu lautannya adalah kubur. Seluruh umur manusia lautannya adalah kubur. Jadi akhirnya manusia hidup berapa lama pun dikumpulkan dalam satu tempat. Tentunya mereka yang telah pun mati lebih ramai daripada mereka yang hidup. Kita pun tak tahu, kita telah mungkin pijak kubur-kubur lama, Allah alam. Daripada generasi dulu Nabi Adam AS, turunannya sampai hari ini, jadi ramai yang telah pun berada di alam barzah. Cuma mereka tunggulah kita nanti, kerana akan dibangkitkan semua sekali pada waktu yang sama. Cuma mungkin kita rasa lama mereka tunggu kita. Kita tak tahu dekat alam barzah bukan macam alam dunia. Mungkin ada yang rasa sehari, mungkin ada yang rasa semalam saja, mungkin ada yang rasa bertahun-tahun kerana seksa duduk dalam kubur ni. Atas iman masing-masing lah, atas rezeki ataupun bahagian masing-masing. Tentunya mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala rasa sebentar. Walaupun dah beratus tahun, beribu tahun duduk dalam kubur, tapi rasa sebentar, seketika saja. Sedar-sedar telah pun berlaku kiamat, dibangkitkan semua sekali. Jadi betapa ziarah kubur ini akan mengingatkan kita kepada kematian, dan kita dilarang untuk melakukan kerja-kerja syirik. Minta orang mati, mendoakan kita tak boleh lah. Dia dah meninggal. Cuma bolehlah kita tawassul dengan keberkatan, dengan amal saleh yang mereka lakukan. Ada khilaf ulama tu, pada khilaf ulama kan kaitan dengan perkara tu. Tapi yang tiada khilaf adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu boleh bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup matinya tetap memberikan kebaikan kepada kita.
malahan kita ada tawassul yang tiada khilaf. Tawassul yang tiada khilaf, tawassul ni maknanya kita mengambil barakah daripada nama Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat Allah dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Itu antara bentuk bertawassul melalui doa dengan nama Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang tiada khilaf di sisi para ulama. Ataupun kita bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Jadi itu antara doa yang terkandung dalamnya ayat-ayat tawassul. Bertawassul dengan salawat, bertawassul dengan apa tu, amal soleh, salat kita tu. Dengan salat kita itu mudah-mudahan akan menyelamatkan kita daripada huru-hara, daripada malapetaka dunia, daripada sebarang musibah. Jadi kita minta dengan Allah, dengan amalan yang kita lakukan, Allah SWT selamatkan kita. Boleh kita bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku dah sedekah, jadi kalau amal aku itu, sedekah yang tak seberapa itu sebagai penyelamat aku di hari akhirat. Sebagai mana kita jadikan amal soleh kita itu sebagai sandaran untuk kita bermohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tawassul yang tiada khilaf di sisi para ulama. Jadi apa yang nak kita sebutkan dalam kata-kata Amirul Mukmin Sayyidina Uthman bin Affan tadi ialah berkaitan tentang ziarah kubur, ya. Berkaitan dengan ziarah kubur. Jadi kita pergi kubur tu atas tujuan untuk kita mendoakan si mati, dan juga mengingatkan kita kepada kematian yang kita akan melalui laluan yang sama. Jadi ziarah kubur ni satu fadilah, satu kelebihan. Malahan wasti'dadu laha faridatun. Persiapan diri kita untuk kita bertemu barzah itu satu kewajipan. Persiapan kita untuk bertemu barzah, bertemu alam kubur adalah satu kewajipan. Apa yang kewajipan? Melaksanakan perintah Allah sebagai persiapan untuk kita berada di transit sebelum kita ke akhirat, iaitu kubur, ya. Kita beramal soleh, kita melakukan apa saja di dunia, ya, atas tujuan untuk mendapatkan balasan yang baik, bukan setakat di akhirat, malah sejak di dalam kubur lagi. Jadi kita diminta untuk melakukan perkara itu. Persiapan untuk bertemu ke kubur. Jadi inilah yang payah, tempat yang kita yakin kita akan ke sana, tapi ramai manusia yang leka dan ambil sambil lewa. Mereka dah tahu, kita sendiri dah tahu kita akan menuju tempat itu, tapi kita masih leka, masih lagi tak apa kot, ada lagi masa, panjang lagi kot umur. Jadi semua kod kita pun tak tahu, Allah alam. Jadi itulah manusia yang selalu lengah dan leka, alpa. Jadi tidak membuat persiapan untuk berada di alam barzah. Bukan makna kita meninggalkan kerja kita, bukan maknanya bila kata kita nak buat persiapan ke kubur ni, berhenti kerja, kita nak kena tumpukan, tak. Jalani kehidupan seperti biasa, ya. Kita tetap bekerja selagi mana kita hidup, tapi perbetulkan niat bekerja untuk memberikan sumbangan khidmat kepada masyarakat, kepada pembangunan ummah yang memerlukan bantuan kita. Kalau tak ada, kita tak sempurna kehidupan manusia. Walaupun kita hanya sebagai kontrak, buat kontrak misi rumput, ada kontrak masak dan sebagainya, tapi atas tujuan kerja kita itu untuk menyempurnakan keperluan manusia. Kalau tak ada kita, maka mereka akan susah untuk menyempurnakan kehidupan. Kita betulkan niat, bukan erti kata sedia ke kubur ni, tak payah dah, kita pakai ke masjid belakang lah. Jadi taklah maksudnya sebegitu. Teruskan kehidupan, namun kehidupan itu perlu diikut dengan lunas-lunas agama. Ada waktu, sampai waktu salat kita utamakan salat, sampai waktu zakat kita utamakan zakat bila itu cukup haul dan juga nisabnya, sampai waktu kita haji kita haji, sampai waktu kita perlu ziarah kita berziarah, sampai waktu kita kena sedekah kita sedekah. Jadi waktu-waktu tu dia tak menentu. Kadang-kadang ada waktu kawan perlukan bantuan, waktu tu kita bagi bantuan walaupun sedikit. Jadi begitulah
kita menjalani kehidupan dengan melayani karena ataupun halangan-halangan yang ada di depan, ikut acuan agama, ikut lunas agama. Jadi itu juga dianggap sebagai isti'dad, persiapan kita untuk menuju kepada alam kubur, supaya kita berada di alam itu dalam keadaan yang tenang, kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Jadi memang kita diminta bertemu Allah dalam keadaan hati yang tenang. Jadi untuk memperolehi hati yang tenang, ia memerlukan kepada hati kena bertaut sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap detik dan tika, dalam solat apatah lagi, dalam ibadah khusus apatah lagi, begitu juga dalam kehidupan seharian kita. Walaupun kita buat kerja biasa-biasa, namun hati kita tetap fikirkan tentang hubungan dengan Allah. Macam mana aku ni nak mati. Jadi mana fikirkan tentang hubungan dengan Allah walaupun kita sedang melakukan kerja-kerja keduniaan. Jadi perkara itu akan menjauhkan kita daripada melakukan benda-benda yang maksiat, benda-benda yang keji. Jadi orang-orang sentiasa memikirkan tentang keakhiratan, dia tak ada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Sebab dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang berjudi baca bismillah, tak ada. Kalau dia baca bismillah berjudi, maknanya dia mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni orang berjudi tak tunggu pergi kedai judi. Ni orang judi cukup dengan serongkan sikit handset tu, dia berjudi kat situ kan. Jadi yang agak lama tengok main game ke berjudi. Jadi judi kita ialah zaman moden ni, dia bentuk moden. Kita tak tahu pun bila masa orang berjudi, atas katil pun boleh berjudi. Itulah betapa senangnya untuk buat dosa. Nak mencuri pun tak payah pergi pecah bank, tak payah dah. Curi melalui internet je. Curi melalui tipu orang melalui media sosial lah. Jadi nak mencuri tak gaduh nak pergi susah-susah pergi ke bank, pergi mana, tak. Cukup duduk dalam satu bilik, pakat ramai-ramai belajar bagaimana cara nak pecah masuk dalam handphone orang, korek rahsia. Kita juga buat maksiat pun senang dalam handset saja. Dalam handset kita boleh buat apa saja. Kita boleh menipu orang dan kita boleh ditipu. Dalam handset kita akan diperdaya dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai cara. Jadi kita doalah supaya kita dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita tak terlibat dengan jenayah cyber. Jenayah cyber ni, jenayah dalam handset tu. Sama ada terlibat dia menipu orang ataupun dia kena tipu. Dia terpedaya mempertontonkan dia punya badan dia dalam tu. Terpedaya. Sebab ditawarkan wang ringgit. Kemudian bila dah berlaku macam tu, diugut. Kalau tak bagi duit, video kamu akan kami viralkan. Ni semua jenayah-jenayah yang tak perlu keluar rumah. Dalam rumah pun boleh berlaku jenayah ni. Jadi inilah yang merisaukan kita. Dunia pada hari ni bukan dunia macam dulu. Dunia macam dulu, dia kena fizikal kita keluar. Sekarang tak perlu lagi dah. Cukup dengan handset yang semua orang ada. Semua anak-anak kita ada. Jadi inilah yang membimbangkan kita. Kalau tidak ada pegangan yang kuat, pegangan agama yang kuat, kalau tak dididik dengan didikan Islam di rumah, maka dia akan mudah hanyut apabila dia sekolah asrama ataupun berada di luar pantauan kita. Jadi inilah tanggungjawab kita yang senantiasa ada selagi mana kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan generasi kita menjadi generasi yang soleh dan generasi yang saleh. Kerja kita tak habis. Dulu kita kejut anak subuh, sekarang kita kejut cucu bangun subuh, ataupun kejut menantu bangun subuh, ataupun anak sendiri yang dah kahwin beranak pinak pun masih lalai untuk melaksanakan tanggungjawab beragama. Tetap kita tak terlepas untuk kena bersuara juga, walaupun dah malas dah, tak nak dah, dah patut dah pencin, tak nak tegur-tegur lah, kau pandai-pandai, tapi tetap juga kita kena melaksanakan tugas itu. Tugas pastikan generasi kita menjadi generasi yang soleh
dan soleh, mudah-mudahan mereka ni akan mendoakan kita waktu kita berada di alam barzakh. Baik. Jadi inilah yang disebutkan sebagai persiapan untuk berada di kubur, persiapan untuk berada di alam barzakh. Seterusnya wa'iyadatul marid fadilatun. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni satu keutamaan, baguslah al-fadilat itu sendiri. Kelebihannya ialah tentunya orang yang diziarah itu akan rasa terubat dengan kehadiran kita kerana masih diingati walaupun sakit. Kita waktu sakit, waktu kita dah berusia, tak ada dah orang dah, dulu kita berpangkat, orang kenal kita sebab pangkat, tapi bila kita dah berusia tak ada apa-apa jawatan, tak adalah. Melainkan mereka yang ikhlas kawan kita, dia yang akan datang berkunjung ke rumah kita, dia akan datang ziarah. Jadi kita akan rasa lapang, tenang, datang kawan-kawan ke rumah kita. Itu pun kita kena tengok juga. Nak ziarah orang sakit, ada orang yang kurang selesa untuk diziarahi, dia segan, dia tak nak susah, mungkin lagi memeningkan kepala dia. Jadi kena minta izin lah sebelum nak ziarah tu. Tak ada kita nak meluru pergi ramai-ramai. Jadi mungkin menyusahkan tuan rumah nak menyediakan teh kopi dan sebagainya. Jadi kena minta izin, boleh tak nak hadir. Kalau tak, so kita kirimkan sajalah apa-apa keperluan yang sepatutnya. Jadi ini merupakan satu keutamaan, satu perkara yang dituntut untuk ziarah orang yang sakit. Dan di sana ada adab-adab ziarah orang sakit, samping mendoakan dia. Jadi tak bolehlah ziarah dalam jangka masa yang lama, agak-agak 10 minit dah kita beransur lah. Jadi kita pun nak sembang apa, dia sakit kan. Takut kita sembang dengan dia lebih ketawa tu, lagi dia semput, lagi cepat meninggal. Patutnya lambat lagi. Ketawanya lebih kan, sebab ni Scott datang, lama-lama datang, kawan-kawan lama datang. Jadi dia buka cerita lama. Pada umur dah 70-80 tahun lah, tapi buka cerita lama jadi seronok kan. Jadi kalau dia seronok cuma tinggal lagi bergantung pada situasi. Dan kita akan meniti usia itu, saya belum lagi. Tapi ke arah itu, pakcik-pakcik, abang-abang ada depan saya mungkin dah sampai ke usia yang 70-80. Waktu itu kita tak tahu, Allahu a'lam. Jadi orang yang berada dalam dunia itu, usia itu yang mengetahui betapa manis usia zaman muda dan apa kekurangan yang ada pada usia tua. Jadi tentu akan merasai apa yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Tak ada dah orang nak lawat kita, tak ada dah orang nak, orang tak fikir dah pasal kita dah. Dulu orang fikir lah sebab kita ada kerja, kita ada pangkat, kita ada jawatan. Tapi bila kita dah pension, tak ada apa dah, tak ada siapa yang nak fikirkan tentang kita, melainkan kawan-kawan yang ikhlas yang akan tanya balik kita. Jadi kawan-kawan yang baik-baik lah yang akan menziarahi kita. Jadi kita pun kena ziarahi orang juga. Barulah orang kan ziarahi kita. Jadi hidup manusia tu sifir dia begitulah. Kalau kita pergi ziarah, orang akan datang ziarah. Kalau kita tak pergi ziarah, orang pun tak akan datang ziarah. Jadi tu kira-kira kehidupan. Melainkan mereka yang soleh, mereka yang kesedaran dia tinggi, tak apalah, dia tak ziarah aku mungkin ada masalah, tapi aku sebagai kawan dia, aku akan datang ziarah tu, baguslah. Itu yang terbaik yang begitu. Makna kita tak ada sifat balas dendam, tak ada sifat kita nak main tolak campur matematik. Hang ziarah, aku ziarah. Hang bagi, aku tak bagi. Jadi ada orang begitu. Dia kira dulu hang tolong aku, sekarang aku tolong. Jadi kalau adab Islam dia tak begitu. Adab Islam dia malahan dengan musuh tu lebih rapat, lebih dekat, untuk diikatkan semula, untuk didekati. Jadi ziarah orang sakit satu keutamaan. Wattikhadul wasiyati faridatun. Tetapi memberikan wasiat, berwasiat di kala sakit adalah satu kewajipan. Ziarah orang sakit itu satu keutamaan, satu fadilat, tetapi wasiat bagi mereka yang sedang sakit nak meniti kematian adalah satu kefarduan, satu kemestian. Jadi memanglah. Jadi bila kita wasiat ni, legalah kita. Sebab apa? Sebab kita dah ceritakan hutang kita kat mana. Hutang kita mungkin ada tanah yang belum disettlekan. Bagi tahu kat waris kita ada satu tanah tu memang geran ada, tapi bayarnya tak habis lagi. Ni ingat ni kena bayar. Kalau berlaku apa-apa ni kena bayar, tak selesai lagi. Okey, yang rumah kat sana dulu tok meninggal, gerannya tak clear lagi. Bagi tahu. Kita je tahu maklumat tu, waris tak tahu. Kita je tahu. Mungkin kita ada banyak aset yang
Yang waris tak tahu, so kita kena bagi tahu, kita bimbang. Aset itu akan membelenggu kita bila kita berada di alam kubur. Tak lepas, kita lepas sebab apa? Sebab tak selesai. Kita tak selesaikan benda tu sebelum kita mati. Jadi kita pun tak tahu bila kita akan mati. Takkan nak wasiat pun kata sihat lagi ni. Kalau wasiat kan kata rumah kata benda nak wasiat-wasiat, nak meninggal ke. Jadi kena bagi tahu lah secara tak langsung, kena bagi tahu juga. Sebab kita tak tahu ada bagi tahu ni rumah ni kalau saya meninggal ni hutang dah lagi ni. Insurans tak ambil penuh. Dia punya takaful tu tak cover penuh lah. Maknanya kalau meninggal kena bayar. Ada yang kalau meninggal dia cover takaful, cover insurans. Ini tak. Jadi kalau ada apa-apa lebihan duit yang dapat daripada kematian tu, selesaikan hutang dulu. Mana duduklah rumah ni? Tak apalah rumah ni abang bagilah ke awak. Tapi bagi hibah, dipanggil hibah bersyarat lah. Kalau abang mati nanti, so ambil lah rumah ni. Kalau tak mati lagi, abang pakailah, ambil lah manfaat tu dulu. Tu ada dipanggil hibah bersyarat. Hibah bersyarat lah ni orang buat lah. Ada agensi mana-mana yang takaful apa benda tu, pergi kata, saya nak buat hibah rumah. Jadi adalah kita bagi duit sikit. Jadi kalau berlaku kematian, waris akan pergi cari kawan ni. Ada bukti. Tapi kalau tak ada bukti, kena atas anak-anak lah. Atas anak-anak ni abah dia cakap tu ni, rumah ni dapat ke mak. Rumah dapat ke mak. Tapi bakinya selesaikan hutang dulu. Abah sebut gitu. Jadi anak pun setuju. Okey lah. Jadi itu maksud wasiat. Bukan wasiat pusaka tu saja. Pusaka tu tak apalah sebab dia dah memang bila berlaku kematian automatik yang tak diwasiat, yang tak dihibahkan, diberikan, dia akan difaraikan lah. Kalau harta tu telah pun diselesaikan dengan cara wasiat dan juga hibah, maka harta kau habis selesai dengan cara tu je lah. Jadi kita kena fikir nak buat yang mana. Senanglah cara wasiat dan cara hibah. Cuma dokumen lah masalah. Dokumen yang letih sikit. Sebab kita kena ada pembuktian. Kalau tak ada pembuktian sekarang, semua anak kata semua hibah ke dia, habis pula. Tak ada bukti. Jadi berkelahi pula anak. Semua pakat kata, ni hibah ke saya. Dia pun kata hibah ke dia. Jadi benda, siapa yang dapat dah berkelahi pula. Jadi inilah yang lebih utama adalah bukan ziarah orang sakit. Tetapi yang lebih utama ialah wasiat bagi mereka yang nak mati lah, nak meninggalkan dunia lah. Harapnya kita ni diberi tanda lah. Kita rasa sendiri, ni rasa macam nak jalan ni tentu. Panggil anak-anak balik lah. Ni rasa macam lain macam ni. Lain macam aku ada tanda tu okey. Hak tak ada tanda tu. Hak tak ada tanda. Yang jalan-jalan keluar-keluar kena langgar. Tak ada tanda. Jadi itu yang payah tu kena bagi tahu juga. Mana kita bagi elok lah kita bagi tahu. Eloklah kita beritahu kepada anak-beranak kita, adik-beradik kita, anak kita lah khususnya, isteri kita, mana yang nak bagi, mana yang nak wasiat, mana yang nak paraik, tak apalah. Jadi supaya benda tu tak menjerut leher kita. Harta tu tak menjerut leher kita, dan adik-beradik pun tak bergaduh. Kalau tak selesai, maka akan berlakulah bergaduh, akan berlakulah masalah. Tanah tak selesai. Banyak tanah tak selesai dekat Malaysia ni. Tak boleh nak bagi pada siapa. Tahu mana tu? Siapa tuan tak tahu. Ada. Sebab apa? Sebab tak ada hitam putih. Jadi inilah yang penting. Dalam kata-kata Amirul Mukminin Uthman bin Affan ni, dia kata wa'iyadatul marid fadilatun. Ziarah orang sakit ni satu fadilah, satu keutamaan, namun wattikhadul wasiyati faridatun, sedangkan berwasiat di kala sakit adalah satu kewajipan agar aset kita tak membelenggu kita sewaktu kita mati nanti. Sebab apa? Sebab dia dah diselesaikan. Sebab itulah tuan sekalian, Abdullah bin Mubarak, sudah pasti seorang ulama, dia berdoa ketika mana dia nak mati, ketika mana dia hidup. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan aku senang, kaya. Hidupkanlah aku dalam keadaan aku senang dan kaya. Sebab senang nak bantu, nak gunakan kekayaan untuk tujuan agama, kehidupan. Dan matikanlah aku dalam keadaan aku miskin. Dia minta dia mati dalam keadaan dia miskin. Miskin ni apa? Dia mati tu semua dah beres, tak ada apa dah. Tak ada apa yang ada pada dia.
Kalau dapat kita begitu cantik kan. Makna bila meninggal tu dah tak ada aset dah. Cuma itulah nasib bahagian masing-masing kan, bahagian masing-masing. Sebab kita pun tak boleh nak bagi semua sekali kepada waris kita. Tu pakat tukar nama semua, tukar nama. Ni anak A, ni anak B, ni anak C, ni anak D, tukar nama belaka. Tiba-tiba sekarang anak tu meninggal dulu, kita tak meninggal. Itu pun payah juga kan. Kita pakai bagi belaka, anaknya meninggal, harta tu paraik kepada waris dia. Nama dah nama dia. Jadi payah juga. Jadi kena fikir-fikirkanlah. Jadi itulah penting kita kena mengetahui juga tentang pemberian bersyarat. Saya sebut tadi hibah bersyarat. Bersyarat ni maknanya kita bagi tapi ada syarat. Syaratnya manfaat akan kita guna selagi mana kita hidup. Supaya apa? Supaya bila orang yang nak kita bagi itu meninggal, dengan kematian dia tak akan berlaku benda tu. Jadi ada dia punya cara dia, teknik dia yang kita kena tahu supaya tak adalah nanti bapa merempat anak kaya raya, waris anak ni kaya raya, bapa merempat sebab apa? Tanah dah tak ada, harta dah tak ada, habis semua dibagi kepada anak beranak dia. Dia ingat dia meninggal dulu, rupanya dia tak meninggal. Allah. Itu saja perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya khasnya dan juga untuk bapa sekalian yang ada depan saya. Kita doakan agar Allah SWT memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.